Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, cikgu mengharapkan anak-anak semua bersedialah untuk sesi pembelajaran pada pagi ini. Okay, jadi alhamdulillah pada minggu lepas kita dah mula sesi pembelajaran untuk subjek matematik pada minggu yang pertama. Jadi pada minggu ini insya-Allah kita akan terus sambung untuk mata pelajaran hari ini. Okey, baiklah kita sama-sama lihat. Dan sebelum tu cikgu nak mintalah anak-anak membaca surah Al-Fatihah dan juga doa penerang hati. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah, kita teruskan kepada slide yang pertama. Okey. Untuk matematik tahun 2 ni, untuk hari ini, okey, apa yang kita akan belajar adalah nombor dan operasi, dan tajuknya adalah nombor bulat hingga 1000, yang mana standard kandungan nombor dan operasi dan standard pembelajarannya menamakan nombor hingga 1000. Dan standard penetrasi untuk yang kan kita uji dan nilai adalah TP1 iaitu menyatakan sebarang nombor hingga 1000, dan TP2 menentukan nilai nombor dan menyusun nombor dalam tertib. Okey. Jadi dalam tajuk ini, ini adalah tajuk hari ini adalah nombor dan operasi iaitu menamakan nombor hingga 1000. Dan tajuk ini adalah kesinambungan daripada apa yang anak-anak telah belajar pada tahun 1, dan tajuk ini tidaklah sesukar mana kerana ramai murid boleh kuasai dengan baik. Cuma perlu lebihkan latihan dalam subtopik bundar, pola nombor dan penyelesaian masalah. Dan 3 topik ini antara yang ramai murid tak kuasai lah. Jadi kita akan fokus jugalah pada 3 subtopik ini. Dan saya mengharapkan walaupun kita berada dalam sesi pembelajaran PDPR, iaitu pembelajaran di rumah, anak-anak akan dapat apa yang cikgu sampaikan. Okey. Jadi untuk pengenalan kita perlu tahu cara yang betul untuk menyebut dan menulis nombor dengan betul berdasarkan nilai tempat dan nilai digitnya. Setiap nombor tu ada nilai tempat dia. Setiap nombor tu ada nilai digitnya. Okey, jadi kita lihat nombor yang pertama. Kita lihat nombor 2. Okey, 2 ni dia sebatang kara, ada satu je nombornya. Jadi nilai tempatnya adalah sa. Sa, satu, sa. Nilai tempatnya sa. Okey. Nombor 1 hingga 9, nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu nilai tempatnya adalah sa. Sebab dia ada satu je nombor kena faham tu. Kemudian ni. Ini kita sebut 13. 13 ni dia ada 2 nilai tempat. Nilai tempat bagi nombor 3 adalah sa, nilai tempat bagi 1 adalah puluh. Kemudian ini 26. Okey, nilai tempat bagi 6 adalah sa, nilai tempat bagi 2 adalah puluh. Okey, jadi kita kena sebut nombor tu mengikut nilai tempatnya. 26. Yang ini pula 100. 100. Okey. Yang ini 345. Yang mana 3 tu ratus, 4 tu puluh, 5 tu adalah sa. Jadi kita sebut nombor tu mengikut nilai tempatnya. 345. Okey, seterusnya 987. Ingat 9 tu nilai tempatnya ratus, 8 tu puluh, 7 tu sa. Jadi kita tak perlulah sebut sa tu. 980 tu 80 tu 7. Okey.
Jadi anak-anak perlu tahu dan fahamlah cara macam mana kita nak menamakan dan menyebut nombor tu dengan betul. Okey, sekarang ni saya lihat, kita anak-anak minta anak-anak lihat. Okey. Yang atas sekali tu yang atas sekali tu okey. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Itu macam mana cara kita nak menulis nombor tu dalam angka dan juga perkataan. Dan ejaan pun juga kena betul ya anak-anak. Ejaan dalam kita nak menulis nombor tu dalam perkataan perlu betul. Jadi anak-anak perlu pandai menulis, pandai membaca. Ya. Okey, kalau kita lihat nombor 1 tu. Awak nampak tak kat situ ada petak-petak tu? Ini kita panggil sebagai petak 100. Dalam satu petak tu ada 100 bongkah kecil-kecil tu. Ada 100, ya. Yang nombor 2 tu, ada berapa petak 100? Ada 3 petak 100. Jadi 100, 200, 300. Jadi ada 300 petak 100 kat situ, ya. Jawapannya 300 lah. Yang nombor 3 tu ada 400 nilainya. Ya, setiap petak tu ada 100, 200, 300, 400. Begitu juga nombor 4, ada 2 petak 100, nilainya 200. Nombor 5 ada 6 petak 100, jadi nilainya 600. Dan nombor 6 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 petak 100 yang mana nilainya adalah 800. Ya? Okey. Jadi anak-anak, saya akan terangkan latihan-latihan yang seterusnya ni. Nombor 1 hingga nombor 6 ni saya akan terangkanlah melalui video yang akan saya paparkan sebentar lagi. Okey, begitu juga dengan yang ini, ya. Okey. Okey. So, okey, kita pergi pula kepada video yang cikgu akan share sebentar lagi. Okey, kita sama-sama tengok, Okey, baiklah. Okey. Ini adalah latihan yang pertama yang mungkin anak-anak perlu tahu dan anak-anak perlu fahamlah. Bilang 100-100 dan tulis dalam angka dan perkataan. So, kalau kita lihat di sini, okey, ini adalah 100 dan dalam bentuk perkataan macam ni, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 dan 1000. Okey, dan ini adalah kita panggil sebagai petak 100. Kita panggil dia sebagai petak 100. So, ada berapa petak 100? Ada 1 petak 100. Jadi, 100 lah nilainya. Dan ditulis dalam perkataan dalam bentuk ni. Okey, kemudian di sini, ada berapa petak 100? Ada 3 petak. Jadi, ada 3 petak 100, 100, 200, 300. So, kita tulis sebagai 300 dalam bentuk angka dan tulis 300 dalam bentuk perkataan. Okey. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Okey, kita tengok. Ada berapa petak 100? Okey, ada 4 ya. 100, 200, 300, 400. So, kita tulis 400. 400 ditulis dalam perkataan 400. Yang ini pula kita tengok ada berapa petak 100? Ada 2. Jadi 100, 200. Jadi 200 ditulis dalam bentuk angka, ya. Yang ini dalam bentuk perkataan. DU2A2A RA TUS tu 100, 200. So, kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 petak 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600. So, dalam angka kita tulis 600. Dalam perkataan 600. Okey, dapat ya. Okey, soalan yang ke-6. Ada berapa petak 100? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Jadi dalam bentuk angka kita tulis macam ni. Dalam perkataan kita tulis 800. Okey.
Jelas ya anak-anak? Okey, sekarang kita lihat pada latihan yang kedua. Okey, latihan yang kedua ni dia ada pelbagai jenis petak. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah petak-petak 100 macam tadi yang cikgu tunjuk tadi. Okey, yang ini, yang panjang ni adalah petak 10, 10, 10. Ya, maksud perlu dibilang secara 10, 10, 10. Okey, yang ini petak SAR. Maksudnya SAR ni nombor 1 hingga 9. Ada berapa bongkah ni? Maksudnya bongkah satu-satu ni 1, 2, 3. Jadi ada berapa petak 100? Ada 2. Ada berapa petak 10? Ada 3. Ada berapa petak SAR dia? Ada 3. Jadi di sini ada 233. Okey, jadi kita perlu tulis 233. Kalau ikutkan sebenarnya dari segi nilai tempat dia, nilai digitnya, nilainya adalah 200. Yang ini 30. Yang ini 3. Jadi kita tulis 233 dalam perkataan 233. Okey, jelas ya anak-anak Okey, soalan yang kedua. Ada berapa petak 100? Ada 3 petak 100. We have 3 petak 100. Ada berapa petak 10? 10, 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 petak petak 10. Ada berapa petak SAR? 1, 2, 3, 4. Ada 4. So, kita sebut 354. Jadi, tulislah 354. Yang nombor 3 ni pun sama. Ada berapa petak ratus dia? Ada 4. Okey, ada berapa puluh dia? 1, 2, 3, 4, 5. 50. 52. Jadi, tulis dalam perkataan. Begitu juga dengan ini. Ada berapa petak ratusnya? Ada 500. Ada berapa petak puluh dia? Ada 40. Ada 4 petak 10. Kemudian ada berapa petak SAR-nya? Adalah 8. Jadi tulislah dalam perkataan. Kalau kita lihat nombor yang kelima. Nilai di sini adalah 100, 200, 300, 400, 500, 600. So dekat sini sahaja ada 600. Okay, plus dengan, kita tambah dengan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kat sini ada 90. Ini SAR-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus dengan 9. Jadi, this is 600. 99. Jadi, kita tulis dalam perkataan. Okey, jelas saya harap sangat-sangat anak-anak jelas dan faham. Sekiranya soalan ditanya dalam bentuk bongkah macam ni. Okey, ini dalam bentuk pattern lain pula. Ni. Ini dalam ikatan 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ada berapa? 10, 20, 30, 40, 50, 60. So, kat situ ada 60 kan? Ada berapa lagi yang sebatang ni? 1, 2, 3. Tambah 3. Jadi, jawapannya 63. Kita tulis 63 kat sini. Yang kat sini pula ada berapa 10 dia? Ada 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 46. Silap. Okey. Kemudian, kita lihat petak yang ini pula. Yang ini petak ratus. 100, 200, 300, 400, 500, 600. 600 ada berapa puluh? 20. 1, 2, 3. 623. Yang ini ada berapa petak 100? Ada 400. Puluhnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 52. Jadi 452 bilangannya. Okey. Bagaimana pula dengan soalan yang ini? Anggarkan bilangan objek dan tandakan right bagi jawapan yang betul.
Jadi kalau kita tengok kat sini, ada berapa petak 100 dia? 100, 200, 300, 400, 500. Okey, betul dah ni. Dua-dua ni adalah 500. Ada berapa petak puluh dia? 1, 2, 3, 4. 40. Yang ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 549. Jadi kalau kita tengok 549 ni dia hampir dengan 540 ke dengan 550. Jadi dia lebih hampir dengan 550 sebab kita menganggar. Okey, jelas ya anak-anak tentang anggaran. Okey, kita lihat latihan yang seterusnya. Tulis nombor dalam angka. Dia nak kita tulis nombor tu dalam bentuk angka. Jadi 435. Okey, 435. Jadi kita kena faham, ratus dia ada, maksudnya nombor yang ratus dia ada 3 digit. Jadi 400, maksudnya dia akan ada 2 nombor sahaja di belakangnya lepas tu. 35. So 435 di situ. 182. Okey, 100 lah. 82. Okey, jelas tak? Yang ketiga, saya bagi contoh kita sebab lepas ni cikgu nak bagi latihan awak ni, saya nak awak salin dan awak jawab soalan tu. Kemudian yang ketiga, 657. Jadi 657. Okey. Itu contoh ketiga. Saya tak nak buat sampai habis lah sebab yang ni nanti awak kena buat. Okey, kemudian tulis nombor dalam perkataan. Kamu perlu tulis nombor tu dalam perkataan. Okey, jadi kita sebut ini nombor ni 596. Tulislah 596. Jadi anak-anak, memang kita perlu tahu membaca dan juga menulis nombor dengan betul. Jadi kemahiran menulis dan mengeja nombor dengan betul tu sangat penting. Yang ini 923. Tulislah 923. Okey, jelas ya anak-anak? Okey, yang seterusnya nanti anak-anak perlu buat dan salin dalam buku tulis MT2. Minggu lepas MT1 kita dah guna. Minggu ni MT2 pula kita guna. Okey. Jadi setakat itu sahaja penerangan cikgu. Cikgu harap sangat-sangat anak-anak faham dan jelaslah dengan apa yang cikgu terangkan di sini. Okey. Okey, cikgu harap apa yang cikgu terangkan tadi melalui video tadi anak-anak akan faham. Okey, bagaimana untuk menyebut dan juga menomborkan nombor itu dengan betul mengikut nilai tempat dan nilai digitnya. Okey, untuk minggu ini memang saya nak minta anak-anak salin latihan yang akan saya berikan, dan saya nak anak-anak salin dan buat dalam buku MT2. Minggu lepas kita dah buat MT1 kan? Minggu ni kita guna buku MT2 pula. Dan sebenarnya tujuan saya nak suruh anak-anak menulis tu sebab saya nak tengok tulisan anak-anak tu. Tulis nombor tu dalam bentuk angka. Arahan satu lagi, tulis nombor tu dalam bentuk perkataan. Jadi lebih kurang ada 20 soalan. Dan saya dah bagi contoh cara nak menulis nombor tu dengan betul dalam video yang cikgu dah share tadi. Okey, untuk itu sekian saja untuk sesi pembelajaran pada hari ini. Apa yang cikgu harapkan, penglibatan yang semaksimum mungkin lah daripada semua murid tahun 2. Saya mengharapkan murid tahun 2
dapat menghantar tugasan yang cikgu berikan sebelum jam 5 petang pada hari ini. Kerana setiap hari cikgu perlu melaporkan sesi pembelajaran, bilangan murid hadir tak hadir dalam sesi pembelajaran. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum.